أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sambungan kisah peperangan Uhud ni, Ghalabatul Muslimin. Ghalabatul Muslimina. Mana ghalabah? Kemenangan. Ghalabatun. Kemenangan kaum muslimin. Ghalabatun. Las al-muslimuna. So kalau asing-asing kita sebut ghalabatun al-muslimuna. Tapi kalau kita nak buat hubungan, kita pakai of the victory of the Muslim, kan? So kita kena buang tanwin lah sini. Ghalabatu, sini kita akan jadikan bentuk jar. Bentuk jar, waw tukar kepada ya. Al-muslimina. Ghalabatul muslimin. Kejayaan, kemenangan kaum muslimin. Wa anzalallahu ta'ala, anzala yunzilu inzalan, menurunkan. Wa anzalallahu ta'ala, Allah yang maha tinggi telah menurunkan nasrahu, pertolongannya, ala ke atas, yakni kepada, alaihim, kepada kaum muslimin. Dan Allah telah sadaqa yasduqu, sadaqa, Allah telah mengotakan, Allah telah menunaikan kepada kaum muslimin, mengotakan janjinya. Wa'dun, jadi wa'dahu maf'ulun bih. So Allah telah mengotakan janjinya sehingga hatta kasyafu. Kasyafa ni satu je makna sebenarnya. Makna lughawi dia ni, makna hakiki dia ialah disclose, open, membuka. Kemudian makna simbolik dia, tengok keadaan lah. Macam peperangan, kadang-kadang tu kita kata peperangan mula berlaku, mula terjadi. So dia guna kasyafah. Kasyafatil harbu an saqaiha. Peperangan tercetus. Seolah macam buka lembaran peperangan, buka medan. Tercetusnya peperangan buka. Kalau yang ni kasyafu al-musyrikina. Ni kaum muslimin. So Allah telah memberi kemenangan kepada Allah telah menolong kaum muslimin dan Allah telah mengotakan janjinya untuk menolong kaum muslimin, iaitu sehinggalah hatta kasyafu. So kasyafu tadi buka, kan? So buka di situ maknanya menyelerakkan kaum musyrikin daripada anil askari, daripada pasukan tentera, merobek. Buka jadi robek. Bercelarulah, memecah belah, kan? Kaum muslimin telah memecah belah, kan, kaum musyrikin daripada tentera mereka. So semua lari sana, semua lari situ, lari sana, lari sini. And tak padulah pasukan dia, tidak lagi padu, malah berpecah.
Jadi bila berpecah itu menunjukkan satu kekalahan lah bagi pihak kaum musyrikin. Kanat. So bila mereka lari, maka berlakulah kekalahan. Wa kanatil hazimah. Hazimatun, kekalahan. Jadi kekalahan pastilah tidak dapat diragukan lagi. Syakka ragu, la syakka tidak diragukan lagi. So, la syakka fiha. Tiada keraguan pada kekalahan. So bila dah bercelaru, maka tak dapat diragukan lagi, akan berlakulah kekalahan bagi pihak kaum kafir. Wa wallat, walla. Walla ni asalnya lari ke belakang dah. So lari, melarikan diri, berundur. Wallati, walla yuwalli. Kalau perempuan jadi wallat. Sambung dengan alif lam jadi wallati. Wa wallatin nisa'u. Para wanita lari ke belakang dalam keadaan musyammiratin. Syammara yusyammiru ni menyingsing kain. Kain menyingsing mana mengangkat kain. Pakai kain labu-labu tu. Angkat kain nak lari tu. So dalam keadaan musyammiratin. Dalam keadaan mengangkat kain mereka dan hawariba, melarikan diri ke belakang. So haribatun. Haribatun jamak dia hawari. Tapi kalau kita cari dalam kamus tak jumpa. Haribatun jamak dia hawari. Tapi kalau kita cari kaedah. So kaedah dalam bahasa Arab, kalau fa'ilatun, jamak dia fawailu. Fawailu. Ini saya search cari dalam kamus. Dalam kamus. Kamu bahasa Inggeris ke, kamu Arab-Arab ke, kamu internet ke, yang online, offline. Wah, semua tak ada ni, maknanya perkataan hawaribu. Tapi kalau kita search semua nas Arabic kan, yang ada perkataan ini kitab sejarah sirah Nabi ni lah. Hawaribu. So macam mana kita nak pastikan ni? So kita tengok kaedah bahasa Arab, tengok dalam kaedah nahwu sorah tu. Kalau fa'ilatun, so jamak dia fawailu. So mana sini hawaribu, mestilah sini singular dia ialah haribatun. Haribatun ni kalau muzakkar adalah haribun. So kalau haribun boleh buat haribatun kan? So selain daripada jamak dia haribat, so dia juga boleh dijamak dengan hawaribu, lari. So kalau yang ni keadaan dia tu tak samalah dengan walla ni. Tapi kalau hawarib, dia keadaan dia sama ni kan. Sebab yang ni pun melarikan diri, yang ni pun melarikan diri. Yang ni pun undur ke belakang, yang ni pun undur ke belakang. So hal yang macam ni kita panggil hal muakkidah. Hal muakkidah. Dia mentakkid. Benda sama. Kan macam Quran kan wallau mudbirin. Wallau ni yang walla ni. Mereka lari. Lari ni lari ke belakang. Mudbirin pun ke belakang juga. So maknanya yang ni tu hal muakkidah. Tu peringkat-peringkat yang naik tinggi-tinggi selagi dia ada pecahan pula, ada jenis ini hal. Kalau peringkat biasa tu kita just nak tahu ini hal je lah, ini hal menunjukkan keadaan. Jadi bahasa Arab ni dia kena terus sebab kita akan bertemu, sentiasa akan bertemu benda-benda baru lah. Peristilahan baru, penamaan baru. Okey, habis itu kan?
So, yang baru masuk tu, tengok ghalabatul muslimin. Kemenangan kaum muslimin dalam peperangan Uhud ni. Macam mana bentuk kemenangan itu? Melalui pertolongan Allah. Wa anzalallahu ta'ala nasrahu alaihim. Allah telah menurunkan nasrahu, pertolongannya, alaihim, ke atas kaum muslimin, yakni kepada kaum muslimin. Wa sadaqahum, dan benar Allah telah mengotakan kepada kaum muslimin wa'dahu, janjinya. Sehingga kasyafu, kaum muslimin telah memecah belahkan kaum musyrikin. Kasyafu, memecah belahkan kaum musyrikin daripada pasukan askarnya. Anil askar. Ataupun kita boleh terjemah, kaum muslimin memecahkan askar-askar lah kan? Askar-askar. Askar-askar mereka. Jadi bila mereka dah berpecah belah, jadi berlakulah kekalahan di situ kan. Wakanatil hazimah, kekalahan itu la syakka fiha, tidak dapat diragukan lagi. Di mana wallatin nisa'u, para wanita pun melarikan diri. Kerana dia punya tentera dia tu, yang angkat bendera tu kan, masing-masing panji-panji tu, pasukan-pasukan tu ada panji-panji banyak. Semua yang bawa panji semua mati. 7 orang, 8 orang, 9 orang tu semua mati. Semua lain tu bila tak ada bendera tu lari lintah pukan. Oh, wanita pun tengok tu lari pun lari juga. Wanita pun lari dalam keadaan menyingsing ataupun mengangkat kain-kain mereka, kain pada betis mereka untuk lari dengan cepat. Hawaribu, yang berpaling melarikan diri ke belakang. Kaifa daratid dairatu alal muslimin. Alal muslimin. Tapi semasa peperangan Uhud tu juga berlakunya musibah kepada kaum muslimin. Terus sekarang ini diterangkan macam mana dara. Dara asalnya pusing kan. Tapi juga digunakan untuk makna berlaku ataupun menimpa. Bagaimana menimpa dairah. Jamak dia dawair. Dawair, malapetaka, bencana. Asalnya bulat kan, maknanya benda tu, benda yang circulation ni, berputar-putar ni, benda musibah ni sentiasa datang. Bagaimana musibah, bencana menimpa ke atas kaum muslimin. Wa bainama, tak kala. While. Bila mana hum, mereka dalam keadaan sedemikian, wa bainama hum kadzalika, tak kala mereka berada dalam keadaan sedemikian, tiba-tiba is. Ni hamzah wasal ni kan. So bagi mati ni akan dihidupkan. Izin hazama. In hazama yanhazimu inhizaman. Kalah. Tiba-tiba kalahlah al-musyrikun. In hazamal musyrikuna. So mereka pun melarikan diri ke belakang kan. So wawallau. So, walla tadi. Wallaya kalau 2 orang. Ramai wallau. So, mereka pun melarikan diri. Pusing ke belakang lagi. So diperkuatkan oleh kenyataan mudbirina, ke belakang. Mudbirina. So ini hal kan, nasab kerana hal, kita punya hal ni hal mu'ad, hal mu'akkidah, kerana makna dia sama. Wa wallau mudbirina, sehinggalah hatta mereka ni intaha, berakhir. Intaha mana berakhir. Sehinggalah mereka sampai akhirnya lah artinya. Sehingga mereka sampai akhirnya kepada wanita-wanita mereka. Ini barisan wanita mereka. Barisan ini yang paling akhir sekali. So mereka patah balik sampai kepada wanita mereka. Intahau ila nisa'ihim. Falamma,
Maka apabila ra'a ar-rumatu, ini para pemanah. Ramin, yang melempar anak panah tu ramin, so jamak dia rumah. So apabila para pemanah, ini tentera yang Rasulullah letakkan di bukit memanah tu, bukit panahan tu, melihat demikian, zalika, yakni semua musuh lagi dah, mereka pun malu. So mereka berpaling ke arah. So, malu berpaling menuju ke arah. So, malu, mala ila kan, incline. So mala ila berpaling menuju ke arah askar, pasukan askari. Mereka duduk bukit ni kan, tenteranya duduk bawah tu. So mereka berpaling sana, pergi ke sana, pergi ke tempat tentera. Dalam keadaan ni waw haliyah, wahum dalam keadaan mereka itu yakin, muqinuna yakin dengan kemenangan, fathi, penaklukan, kemenangan, fatah kan, fatah makna buka, pembukaan, kemenangan. Ini aiqana, aiqana yuqinu. So yuqinu, yakin. Isim fa'il dia tukar ya ni kepada mim je lah. So muqinun. Jamak dia tambahlah waw nun. Muqinu. So isim fa'il boleh bermakna fi'il. So mereka yakin. Mereka yakin dengan kemenangan. Waqalu. Lalu mereka pun berkata kepada masing-masing lah yang ada di situ, di atas bukit tu. Ya qaumi. Wahai kaumku. Wahai kaumku. Patutnya wa ya qaumi. Tapi dalam kitab-kitab hadis dia tak guna ya, dia guna ai. Ai qaumi. Samalah ai makna dia ya, wahai. Ai qaumi tu ya qaumi. Al-ghanimata al-ghanimata. Al-ghanimata al-ghanimata. Nu dia kata nu. Mari kita kejar. Mari kita ambil harta ghanimah. Mari kita ambil harta ghanimah. Ini kita panggil nasab ni kerana ighra', kita panggil ighra'. Istilah nahwu dia panggil ighra'. Untuk kita galakkan. Kita galakkan seseorang melakukan perbuatan. So, mana amil dia? Ilzam. Ilzam. Kalau ramai jadi ilzamu. Wajibkanlah ke atas diri kamu. Wajibkanlah diri kamu. Attachkan diri kamu dengan harta ghanimah. Al-ghanimah. Jangan duduk relax-relax. Pergi. Lazimkan. So dia nak ringkaskan sebab situasi itu situasi yang perlu ringkaskan. Tak perlu panjang-panjang. Harta. Kita pun kata kan. Ni. Ghanimah. Cuma bahasa Arab ni dia ada baris belakang tu. Nak kena tanya pula. Kan nanti nak baca apa? Al-ghanimati. Atau al-ghanimatu. Macam mana nak baca? So orang Arab bila dia baca al-ghanimata. So bila zaman berlalu orang tanya pasal apa baca al-ghanimata ni. So cari jawapan. Dia kata ni untuk kes-kes beri galakan, desakan. So kita nasabkan dengan kita menghazafkan fi'il yang menunjukkan kewajipan, kelaziman. Fazakkarahum. Lalu ketua mereka, ketua pemanah tu, amir lah kita panggil. Amiruhum. Amir tentera tu kan. So amir ketua mereka memberi peringatan, zakkara yuzakkiru, kepada pemanah-pemanah. Fazakkarahum amiruhum. Tentang ahda, ketentuan, ketetapan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahdun. Rasulullah telah tetapkan sebelum ni, walau bagaimana keadaan sekalipun, jangan tinggalkan bukit tu. Tapi falam yasma'. Lalu mereka tidak mendengarnya. La yasma'u. Zanna yazunnu, menyangka. Wa zannu an, bahawa laisa lil musyrikin, bahawa kaum musyrikin tidak memiliki raja'atun, pulang, kembali. Itu terjemahan lafzilah. Kalau terjemahan mudah faham, mereka menyangka bahawa kaum musyrikin tidak akan kembali. Tidak akan, ni makna kembali. Kalau terjemahan lafzi, mereka menyangka an bahawa laisa tidak, lil musyrikin, bagi musyrikin, tidak bagi musyrikin, raja'atun, kembali. Maknanya kaum musyrikin tidak memiliki perbuatan untuk kembali. So biasanya kalau kita ada fi'il jenis af'alul qulub, kazanna, ra'a, alima, kalau kita ada an sini tanpa an yang mati sini. An. So dia sebenarnya an khafifah minas saqilah. So an yang asalnya ada sabdu. Maksudnya ada sabdu tapi ditakfifkan, diringankan. So hu tu dihazafkan, isim dia. So laisa lil musyrikin ni khabar kepada anna. Sebab tu kita terjemah tadi, mereka menyangka bahawa kan. So bahawa itulah anna. Bahawa ia adalah, kenyataannya adalah fa'akhlau. So mereka menyangka bahawa kaum musyrikin tidak akan kembali, lalu mereka pun lalu akhlau. Mereka mengosongkan. Mereka mengosongkan sughratun, jamak dia sugharun. Sughratun. Jamak dia sugharun. So lereng-lereng bukit. Tempat memanah tu kan. So di lereng-lereng itu kan tempat tentera pemanah. Jadi mereka mengosongkan tempat-tempat itu. As-sughar. Fa akhlau as-sughara. Wa khallau zuhural muslimina. Khalla. Mereka mendedahkan. Khalla yukhalli. Juga bermakna mengosongkan. Tapi dalam konteks ini mereka mendedahkan. Zuhural muslimin. Belakang, zahrun. Belakang kita ni, panggil zahrun kan? Belakang ni, zah. Jamak dia zuhur. So mereka mendedahkan belakang kaum muslimin kepada al-khayli, kuda-kuda musuh. Maknanya tentera musuh yang berkuda. Sebab apa? Sebab kan yang dia ceritakan sebelum tu, bukit di situ, perangnya sini, ni Uhud. So nak pergi kat ni tak boleh, nak pergi tak boleh kat ni, ada satu laluan je sini kan. Boleh pergi sini. Masuk kat ni. Musuh duduk sini. So bila mereka kosong sini, maka musuh mai kat ni. So bila mai kat ni, maka mereka mendedahkan kaum muslimin duduk sini. Kaum musyrikin duduk sini, mendedahkan belakang kaum muslimin kepada musuh. So dalam peperangan tu, sini berlaku peperangan sini. Dua sini, tentera yang bukan berkuda ni, tangan sama tangan ni. So usiba. Akhirnya dia kata tentera musuh ada yang bawa panji-panji tu 7 hingga 9 orang. So, usiba terbunuh. Usiba. So usiba tengok keadaan. Kalau tercedera pun guna usiba. Tapi kalau mati pun usiba tengok keadaan. So usiba, terbunuhlah ashabu liwa'il musyrikin. Ashab tuan punya. Artinya yang memegang panji-panji, yang memegang panji-panji kaum musyrikin. Hatta sehinggalah ma yadnu,
dana yadnu minhu, sehinggalah tidak ada yang mendekatinya. So tak ada dah mana tentera yang duduk belakang dia tu tak berani nak menghampiri ketua-ketua yang memegang panji tadi nak menyelamat mereka ke. Tak ada. Tak ada, semuanya lari. So hatta ma yadnu minhu. So tiada yang mendekatinya. Tapi susah juga kan? Kalau sini domain nya ni seorang je. Kalau ashab ni ramai, home. Apa yang dimasukkan mendekatinya sini? Kalau yang dekat sini musyrikin pun jamak juga. Liwat aja ada. Liwat. Tiada yang berani mendekati bendera untuk ambil. Ataupun tiada yang berani mendekati, maksud dia difahami di sini tempat tu. Hatta ma yadnu minhu, tidak ada yang berani mendekati bendera kaum musyrikin tadi di kalangan seorang pun. Ahadun minal qaum, di kalangan dalam kalangan kaum musyrikin. Itu okey, satu pihak lagi kaum musyrikin, mereka datang kat belakang lah kan. Fa'atahumul musyrikuna min khalfihim. Lalu dia kata, kaum musyrikin telah mendatangi kaum muslimin. Min daripada khalfihim, daripada belakang mereka. So oleh kerana sini dia kata, sini tak berani dah kan. Nak pergi tak berani. Seorang pun tak berani mendekati. So ada cara lagi, sebelah sini je lah. So mereka datang melalui belakang, jalan belakang. Antara mereka, kaum musyrikin itu ada yang berteriak, melaung-laungkan suara dengan kuat. Saraha. Saraha yasruhu. Isim fa'il dia sarikhun. Seorang yang melaung telah melaung. Seorang yang melaung telah melaung. Alah. Alah ni nak beri peringatan. Tambih. Dengar ni. Behold. Tengok ni, dengar ni. Inna Muhammadan. Sesungguhnya dia kata, Muhammad qad qutila, telah dibunuh, telah terbunuh. Ini kempen dia ni. Propaganda buat dalam masa perang. Terkejut kaum muslimin. Yang duduk sini ni, sekarang ni, undur ke belakang. Fataraja'u. Taraja'a ya taraja'u, berundur. So kaum muslimin pun berundur ke belakang. Taraja'a ya taraja'u taraju'an. Taraja'al muslimuna. So bila taraja', kaum musyrikin pun seranglah. Wa karra yakurru, serang dengan mengejut. Karra yakurru. Wa karra al-musyrikuna, kaum musyrikin serang dengan mengejut dengan satu serangan. Karratan, isim marrah kita panggil kan? Isim marrah. Masdar yang digunakan untuk menunjukkan sekali. So mereka menyerang dengan satu serangan. Dan mereka mengambil kesempatan, menyentap peluang. Wantahazu, intahaza yantahizu, sentak, tarik. So mereka menyentap al-fursata, peluang. Orang ramai mati. Wakana, dan hari itu dia kata ialah wakana al-yawm yawma bala'in, hari musibah, hari bala. Hari pun guna bala. Hari bala dan hari tamhis, musibah. Sama aja bala, musibah. Kalau kita cari bala, dia buat makna dia tamhis. Cari tamhis makna dia bala. So oleh kerana lafaz lain-lain buat sini bala, sini musibah. Musibah, bencana, kesukaran. Wa kana yauma bala'ina. Wa kana al-yaum, maka hari itu ialah yauma bala'in, hari bala dan hari musibah. Kemudian apa yang berlaku? Khalasa adu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Musuh mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Khalasa ila sampai. Khalasa al-aduwu. Musuh sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai bila tengok Rasulullah, mereka ambil, ada yang ambil batu baling. Wa asabathul hijaratu. Hijaratu. So batu telah kena kepada Rasulullah. Batu telah mengena Rasulullah. Batu yang dilempar telah terkena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asabat dengan asabat juga. Batu telah kena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah mari batu tu terpelanting, Rasulullah jatuh. So hatta waqa'a. So Rasulullah jatuh mengiring gitu. Jatuh bagi maknanya di sebelah li syaktihi syikun sebelah lambung ni syikun apa li syikin waqa'a syikin jatuh mengiring. Dalam kitab sejarah yang lain, lepas tu Rasulullah jatuh lagi dalam lubang-lubang yang digali oleh pihak musuh. So batu kena Rasulullah, patah gigi Rasulullah. Gigi rubaiyah. Gigi rubaiyah ni gigi kacik depan kita panggil gigi kacik kan. Sebelah gigi kacik kita tu ada dua lagi gigi. Itu pun kacik juga. Ni kacik yang pertama depan ni. Sebelah dia tu, dua depan tu kacik pertama. Lepas tu sebelah dia tu, itu kacik yang kedua. Lepas tu baru gigi taring kan. So rubaiyah ni, rubaiyah gigi kacik yang kedua. Rubaiyatuhu. Usibat. Usibat juga guna. Setengah kitab dia tak guna usibat, dia guna patah. Wakus kasarat. Telah patahlah gigi Rasulullah. So usibat mana telah patahlah gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syujja. Kalau syajja melukakan. Lukakan torehlah jadi terbuka split. Terkoyak kan. So syujja terkoyak, dikoyakkan maknanya terkoyak. Terluka. Syujja fi wajhihi. Pada wajah Rasulullah pun bila jatuh terluka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So oleh kerana sini dah luka kan. So sini kita kata koyaklah. Terkoyak pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jarahat. Jadi luka. Luka syafatun. Bibir. Syafatuhu. Bibir Rasulullah luka. Wa ja'ala ad-damu. Darah Rasulullah ja'ala mula mengalir sala yasilu. Mengalir di atas wajah baginda, ala wajhihi. Kemudian Rasulullah sapu kan. Masaha yamsahu fayamsahuhu. Rasulullah sapu sambil berkata wa yaqulu. So ini kata-kata Rasulullah. Kaifa, macam manalah akan berjayanya satu kaum. Aflaha yuflihu. Kaifa yuflihu qaumun yang telah melumurkan khadaba yakhdibu, yang telah melumurkan khadaba yakhdibu, yang telah melumurkan wajah nabi mereka, wajah nabiyihim. Mudhaf ilaih ni maf'ulun bih. Wajah nabiyihim. Sedangkan dia wahwa hanya menyeru mereka untuk kembali kepada Allah kan. Wahwa yad'u. Sedangkan dia menyeru mereka kepada Tuhan mereka, ila Rabbihim. Macam manalah akan berjayanya satu kaum
yang telah melukai Nabi mereka sampai berdarah. Dalam keadaan Nabi itu menyuruh mereka kepada Tuhan. Mereka sendiri. So, bila dah kaluk-kaluk gitu kan, kaum muslimin pun bunuh, tak tahu Rasulullah di mana-mana, mereka tak tahu Rasulullah di mana. So, wala ya'lamu. Alima ya'lamu al-muslimuna. Kaum muslimin tidak mengetahui tentang tempat Rasulullah bimakanihi. Okay, ini ringkas aja. So, semasa Rasulullah dalam peperangan itu, Rasulullah terjatuh dalam satu lubang lah yang digali oleh kaum musyrikin, dan ataupun kalau tak nak yang situ, tengok yang sini aja, jatuh Rasulullah rebah tadi kan. So, Rasulullah rebah tadi, so yang angkat dia siapa yang pegang Rasulullah angkat? Ali bin Abu Talib. So fa'akhaza ya'khuzu. Lalu akhadha Ali bin Abi Talib, telah mengambil tangan Rasulullah, telah memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarik Rasulullah, angkat Rasulullah. Pegang tangan Rasulullah dan Talhah mengangkat Rasulullah. Wa rafa'ahu Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah telah mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah tegak hatta istawa. Mana Rasulullah tegak lah kan? Bukan istawa gitu. Istawa gini lah. Berdiri tegak. So, sehinggalah Rasulullah tegak. Istawa yastawi. Tegak. Iaitu dalam keadaan berdiri. Qa'iman. Salah seorang sahabat nama dia Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ni ayah kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam riwayat hadisnya banyak qala Abu Sa'id Al-Khudri, qala Abu Sa'id Al-Khudri. Perawi hadis di kalangan sahabat. Ayah dia ni Malik bin Sinan. Dia tengok Rasulullah berdarah tu, so dia nak bersihkan darah Rasulullah tu dengan dia menjilat ni. Dia hisap supaya kering. So massa menghisap ataupun menjilat. So, massa ya massu. Malik bin Sinani ad-dama maf'ulun bih. Darah Rasulullah, menjilatnya, menghisapnya daripada wajah Rasulullah, wajihi. Kemudian dia darah tu bukan dia ludah kan, tak ditelan. Ibtala'a yabtali'u ibtila'an, menelan. So, wabtala'ahu, kan dia telan darah tu. Ini ringkas kan? Ini ringkas. Kalau ada satu lagi riwayat disebut Rasulullah mendoakan. So, siapa yang isap darah aku ni, dia kata darah dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Orang yang telah isap darah aku. Mana ini dalam peperangan satu pengorbanan yang besar lah yang dilakukan oleh para sahabat, dan sesuai dengan itu Rasulullah mendoakan untuk dia. Bukannya galakkan suruh isap darah Rasulullah, tak. Ini benar dia berlaku secara spontan. Walam takum farratan. Jadi peristiwa tadi al-hadisah, di mana kaum musyrikin telah menyerang daripada belakang dan mereka berjaya mengucang-acirkan kaum muslimin, sehingga mereka membuat propaganda bahawa Rasulullah telah meninggal dunia, Rasulullah telah terbunuh, maka sahabat dalam kebingungan. Jadi seolah-olah itu satu kekalahan. Tapi di sini dia kata sebenarnya bukan kekalahan. Walam takun farratan. Bukannya satu kekalahan. Farrah ni lari ke belakang kan, kerana kalah. Farrah. So kita terjemah bukan satu kekalahan. Innama, tetapi ia hanyalah satu jaulah sahaja. Satu jaulah ni mana kita undur ke belakang untuk ambil langkah menyerang semula. Satu langkah yang diperlukan, yutarru, kepadanya
tentera, al-jaishu. Kemudian tentera itu semua akan memulakan kembali yasta'nifu serangan karratan. Jadi nampaknya macam kekalahan umat Islam di situ, tetapi hakikatnya selepas itu mereka bersatu mencari Rasulullah. Mula-mulanya dirasakan kehilangan kepimpinan setelah mereka pasti bahawa Rasulullah ada, masih hidup. So mereka berkumpul semula di Bukit Uhud, kemudian mereka naik atas bukit, menyebabkan kaum musyrikin rasa tercabarlah. Maksudnya ini kan satu taktik baru ni, nanti kami akan diserang semula. So lalu Abu Sufyan mengalah dan melarikan diri dengan mengatakan bahawa hari ini hari kamu, esok kita akan berjumpa lagi. Jadi seolah-olah setengah-setengah mu'arikh mengatakan bahawa ini adalah satu kekalahan moral bagi tentera musyrikin. Walaupun mereka kuat, mereka tidak meneruskan kerana misi mereka untuk membunuh Rasulullah SAW, tapi tidak berjaya. Malah selepas itu bila mereka berlalu, mereka berkemah dalam perjalanan ke Mekah, Rasulullah hantar balik tentera Islam untuk mengejar mereka. Nah, ini menunjukkan bahawa satu istiqnah baru, satu serangan kembali. Peperangan belum tamat lagi. Okey, sekarang ini diterangkan musibah-musibah yang ditangguh oleh kaum muslimin itu sebenarnya satu kesilapan disebabkan oleh tentera pemanah tu kan, yang tidak patuh kepada arahan Rasulullah supaya jangan tinggalkan tempat tu. Jadi dia kata wama asaba, ma asaba ni apa yang menimpa kaum muslimin, al-muslimina berupa min naksatin, kekalahan tadi, dan juga mihnatin, tribulasi, dan wama usibu bihi, dan apa yang menimpa mereka berupa khasaratin, kehilangan, fin nufus, jiwa, kehilangan jiwa, makna ramai yang mati, dan syahadati man kana, apa yang menimpa mereka berupa kematian syahid mereka yang man kana kuwatan, mereka yang merupakan suatu kekuatan kepada Islam kan, lil Islam, macam Hamzah tulang belakang Islam, disebabkan kesilapan tu meninggal, lil Islami dan juga wal muslimin. Kematian mereka yang merupakan kekuatan, mereka yang merupakan nasiran, penolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, penolong kepada Nabi dan penolong kepada agama. Lid-din. Lid-dini. Ini khabar kepada ini khabar. Ini mubtada. Apa yang menimpa kaum muslimin itu innama hanya senya kana adalah natijata, kesan ataupun natijah zallatin, kegelinciran, ar-rumah lirrumati, kegelinciran pasukan pemanah, dan disebabkan oleh natijah kepada adami, tidak berpegangnya mereka. Adami tamassuki, tamassakai tamassaku tamassukan, maksudnya dia tamassuk, tamassukihim mudhaf ilaih, kerana tidak berpegangnya mereka kepada bih. Ta'lim jamak dia ta'alim, petunjuk-petunjuk. Ta'alimi, petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu ataupun arahan-arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi ta'alimir rasul ar-rasul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak berpegang kepada perintah amrihi sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya berpegang kepada hingga ke al-lahzati, hingga ke saat akhir. Al-lahzatil
akhirati. Saat yang terakhir. Natijata ikhlaihim. Ikhlaihim. Natijah kesan daripada ikhlaihim. Akhla yukhli tadi. Mereka mendedahkan. Ikhlaihim, pendedahan mereka kepada lil jabhah. Kepada barisan hadapan. So sebab mereka telah mengosongkan kawasan tu. Jadi mereka telah mendedahkan tentera jabhah barisan hadapan ni kepada musyrikin. Kepada tentera yang musyrikin daripada belakang. Jabhah yang merupakan allati ayyanahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah telah tetapkan mereka. Ayyanahum alaiha. Yang mana Rasulullah tetapkan mereka ala sini menjagalah. Yang Rasulullah tetapkan tentera pemanah ni untuk menjaga alaiha, menjaga jabhah, menjaga barisan hadapan. Dan ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Wa huwa qauluhu ta'ala, mana kegelinciran mereka itu dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemenangan itu juga walaqad, sesungguhnya sadaqakumullah, Allah telah mengotakan kepada kamu wa'dahu, janjinya untuk memberi kemenangan kepada kamu. Is, ketika mana tahussunahum, ketika mana mereka, kamu telah membunuh mereka. Hassa yahussu, asalnya bermakna rasa. Hassa yahussu boleh juga bermakna membunuh. Ketika mana kamu membunuh mereka biiznihil, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hatta, kemudian sehinggalah kamu idza fashiltum, tiba-tiba kamu jadi lemah, wa tanaza'tum, kamu berbalah pula, fil amri, pada urusan perang tadi. Ini suruh jaga bukit, tak nak jaga bukit. Wa asaitum, dan kamu derhaka kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di, setelah ma arakum, setelah Rasulullah memperlihatkan kepada kamu ma tuhibbuna, apa yang kamu suka, iaitu kemenangan. Kamu suka kemenangan, Rasulullah telah merancangkan, kalau kita buat gini, kita akan menang. Ini yang kamu nak ya, tapi kamu tak sabar. Sebenarnya minkum, di kalangan kamu tu, man yuridud dunya, ada yang nak kepada dunia, tak pilih Rasul, perintah Rasul. Wa minkum, di kalangan kamu itu ada yang man yuridu akhirah, inginkan akhirah. Kemudian Allah palingkan kamu semua. Summa sarafakum anhum. Summa sarafakum. Kemudian Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka. Tak berjaya nak tewaskan mereka tu. Tujuan Allah buat begitu ialah untuk menguji keimanan dan kesabaran kamu. Summa sarafakum. Ini masa tak berjaya lagi kan? Summa sarafakum, Allah palingkan kamu daripada mereka. Liyabtaliyakum. Liyabtaliyakum. Supaya Allah menguji kamu. Ini akan keimanan kamu. Kemudian kesilapan kamu tadi, Allah maafkan. Walaqad afa ankum. Allah telah memaafkan kamu. Wallahu, Allah itu pemilik zu fadlin, kurniaan kepada kaum mukminin. So Allah ni pemilik kurniaan, dia nak beri kepada siapa dia boleh beri. Dia yang berikan. Walaupun berlaku kesilapan, Allah nak bagi. Wallahu a'lam bis-shawab.